Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Alia Syafiqah binti Abdul Wahab. Saya pelajar daripada Kolej Pengajian Islam Johor Marsah dan saya mengambil kos Diploma Pendidikan Islam. Hari ini saya ingin memberitakan tentang tajuk perbezaan individu dan faktor mempengaruhinya. Dan seterusnya ialah pengenalan. Di sini adalah psikologi adalah satu kajian mengenai tingkah laku manusia yang dibuat secara sistematik dan saintifik. Yang kedua, psikologi juga adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia atau haiwan secara saintifiknya. Khasnya tentang pemikiran, sikap dan tidak balas manusia terhadap rangsangannya pergerakan sosial. 2.2 adalah aspek-aspek perbezaan individu. Di sini adalah aspek fizikal. Poin pertamanya ialah perbezaan yang diwarisi. Maksudnya di sini adalah perbezaan daripada keturunan seperti ibu bapa, datuk nenek dan moyang. Poin kedua ialah dari segi fizikal juga ia dapat dilihat dari luaran seperti paras rupa, susut badan dan kemahiran fizikal. Manakala dari sudut dalaman seperti saiz otak dan jumlah neuron. Perbezaan ini akan nampak semakin ketara ketika melalui fasa peningkatan umur, seperti daripada bayi hingga ke dewasa. Aspek kedua ialah emosi. Struktur emosi ini yang menjadi sebahagian personaliti seseorang. Poin kedua, kecenderungan yang disedari untuk ke arah atau menjauhi objek yang diiringi dengan perasaan fizikal tertentu. Emosi ini juga melibatkan perasaan atau reaksi efektif. Emosi ini juga melibatkan aspek fisiologi iaitu perubahan fizikal yang aktif. Kognitif ialah melalui pemikiran, tingkah laku melalui ekspresi muka seperti marah, kecewa dan pengalaman subjektif contohnya keseronokan. Okey, peranan guru untuk mengawal emosi pelajar ialah yang pertama memberi perhatian yang wajar, yang kedua membentuk nilai sebagai objektif kurikulum sekolah, yang ketiga menerapkan nilai positif terhadap pelajaran seperti membuat aktiviti-aktiviti yang mendatangkan faedah. Aspek yang ketiga ialah tingkah laku. Poin yang pertama, kepilihan khas yang diwarisi peluang alam sekitar yang luas dan galakan. Contohnya pergaulan, contoh interaksi dan kebolehan bekerjasama dan ketangkasan bertindak. Antara faktor-faktornya ialah galakan positif wujud melalui tingkah laku yang positif, persekitaran seperti keluarga, sekolah, rakan sebaya dan media bahasa dan kebolehan yang diwarisi. Aspek yang keempat ialah sosial. Poin yang pertama, pada tahun 1959, Guilford menerangkan perbezaan sosial mengikut ciri-ciri iaitu trait yang akan tentukan sama ada individu itu pemalu, pendiam, gugup atau gelisah. Manakala minat, sikap, keperluan juga mempengaruhi individu. Poin yang kedua ialah pada tahun 1997, Bandura menekankan pengaruh model ke atas tingkah laku individu yang belajar melalui pemerhatian terhadap orang lain. Sosial juga dipengaruhi kehidupan tersendiri seperti dalam satu keluarga. Poin ketiga ialah perbezaan dari segi agama kepercayaan. Poin keempat, budaya sejarah dapat mempengaruhi cara berfikir, sikap pergaulan dan pencapaian akademik. Poin yang kelima ialah boleh berinteraksi dengan ahli masyarakat dan persekitaran. Pada tahun 1973 hingga 1979, Walter Mischel mengemukakan konsep dalam menjelaskan unik individu terhadap situasi. Contohnya kecekapan. Melalui pengalaman individu dapat satu set kemahiran yang unik untuk mengatasi masalah dalam pelbagai situasi. Yang kedua ialah mengkod. Individu punya cara yang unik dalam mengamati dan mengkategorikan pengalaman. Yang ketiga ialah jangkaan. Melalui PBJ, individu memperoleh perbezaan jangkaan tentang ganjaran atau dendaan untuk pelbagai jenis tingkah laku. Poin yang keempat ialah nilai yang diletakkan oleh individu ke atas pelbagai ganjaran seperti wang, grade yang baik atau persetujuan sosial mempengaruhi tingkah laku. Yang terakhir ialah rancangan. Melalui PBJ, individu membentuk rancangan dan peraturan sebagai garis panduan kepada tingkah laku seperti individu yang mahu lulus cemerlang akan belajar bersungguh-sungguh berbanding individu yang tidak ada matlamat. Seperti untuk aspek yang kelima dan enam ialah rohani dan bakat. Saya akan terangkan dulu tentang rohani. Maksud rohani ialah dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklukan strategik. Poin kedua ialah falsafah hidup iaitu pendirian dan keagamaan yang berbeza dan mendatangkan belakang kerohanian yang berbeza. Untuk yang kedua ialah bakat. Maksud bakat menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat ialah kebolehan semula jadi seperti mempunyai bakat dalam bidang mengarang buku. Selain itu, bakat juga boleh diwarisi oleh keluarga seperti minat ke alam
perniagaan. Seterusnya ialah aspek yang ke-7 dan 8. Yang ke-7 ialah perwatakan dan ke-8 ialah penguasaan bahasa. Masuk watak ialah sifat seorang yang zahir dan batin merangkumi budi pekerti dan tabiatnya, tingkah lakunya, jiwa dan pemikiran. Contohnya pemalu, pemarah dan pendiam. Untuk penguasaan bahasa, ada satu kebaikan dan satu keburukan. Antaranya ialah mempunyai pencapaian bahasa yang rendah seperti dalam penggunaan bahasa Inggeris. Yang kedua ialah penguasaan bahasa dialek daerah kenegerian, bahasa pasar yang bombastik. Untuk 2.3 saya akan turutkan tentang faktor yang mempengaruhi pembezaan individu. Faktor yang pertama ialah baka. Baka ialah sifat yang diwarisi daripada ibu bapa keturunan seperti warna kulit dan rambut. Selain itu, baka juga tentukan ciri-ciri fizikal seperti mata. Seterusnya, perangai kanak-kanak juga dipengaruhi oleh baka. Terdapat 3 kajian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ialah kajian kecerdasan. Anak kembar dan anak angkat dan salah sila keluarga mendapati kecerdasan dan kebolehan seperti kefahaman kelancaran bahasa. Kajian kedua ialah kajian temperamen. Anak kembar atau anak angkat mendapati manusia lebih cenderung warisi sifat malu dan membencikan diri. Kajian yang kedua ialah kajian temperamen. Anak kembar atau anak angkat mendapati manusia lebih cenderung warisi sifat malu dan membencikan diri. Kajian yang ketiga ialah kajian sukan. Kajian semasa sains membuktikan bahawa biologi dan keturunan ada kaitannya dengan kecemerlangan sukan. Untuk 2.3.2 ialah persekitaran. Persekitaran juga mempengaruhi aspek perbezaan individu seperti budaya keluarga dan kerohanian. Faktornya ialah amalan jagaan anak, kesihatan dan pemakanan dan kualiti sekolah. Contoh anak angkat. Kajian mendapati IQ anak angkat adalah sama dengan IQ dengan keluarga angkat mereka. Dari tajuk pembentangan ini, saya ingin membuat rumusan bahawa menjaga psikologi anak-anak perlu diambil berat sejak mereka kecil kerana ia amat penting untuk kesihatan mereka, seperti dapat mengelakkan mereka daripada penyakit kemurungan. Sekian, terima kasih.